75 tahun RPM terus unggul. Berita perdana edisi Jumaat 2 April 2021. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Laurendra Fiona Bernatbaitan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Tiada kompromi soal keselamatan rakyat. Kerajaan sedia tanggung perbelanjaan besar. Kementerian Kesihatan teliti data teknikal untuk kebenaran rentas negeri. Individu yang lengkap terima dos vaksin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Demi menyelamatkan nyawa rakyat dan ekonomi Malaysia, kerajaan bersedia untuk berbelanja besar bagi mendepani pandemik COVID-19 yang sudah membunuh banyak nyawa. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan juga tidak akan berkompromi dalam soal keselamatan rakyat, malah bertindak pantas mengadakan rundingan awal dengan negara pembekal vaksin. Ya, keprihatinan dilihat menerusi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mengakibatkan negara kerugian 2.4 bilion ringgit. Pakej bantuan pelbagai bernilai 300 bilion ringgit turut diperkenal bagi membantu rakyat yang terkesan. Jelas Perdana Menteri penularan wabak amat mencabar sehingga memaksa kerajaan berbelanja besar untuk membeli ubat-ubatan, memastikan katil hospital mencukupi serta menambah bilangan doktor dan jururawat. Saya kira mungkin 7 atau 8 bilion ringgit untuk membantu urusan menangani masalah COVID saja. Tidak masuk tentang peruntukan yang kita sediakan untuk membeli vaksin. Beliau berkata demikian pada program perjumpaan masyarakat Samarahan di Kota Samarahan hari ini. Perdana Menteri juga berkata kerajaan telah membuat tempahan vaksin dalam kuantiti yang besar kerana tidak mahu mengambil mudah nyawa rakyat. Mengenai program vaksinasi di Sarawak, beliau berpuas hati dengan kemajuan yang dicapai setakat ini. Saudara, bekalan vaksin sebanyak 150% untuk rakyat Malaysia berjaya dimuktamadkan menerusi kontrak dengan negara-negara pembekal. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, persetujuan diperoleh hasil rundingan awal digerakkan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Hairi Jamaluddin dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba. Hari ini Alhamdulillah kita sudah selesaikan rundingan dan telah pun dapat ikat kontrak bekalan 150% daripada penduduk negara kita. Kenapa beli sampai 150%? Kenapa tak cukup 100%? Kerana kita tak tahu. Kalau sudah semua disuntik tapi tak memadai, perlu ada suntikan lagi. Kalau tidak ada vaksin di waktu itu, kemana yang kita nak cari? Jelasnya rundingan awal penting kerana kerajaan perlu bertindak pantas untuk menangani wabak tersebut. Kementerian Kesihatan KKM pula sentiasa bersedia untuk sebarang usaha mempercepat proses pemberian vaksin COVID-19 kepada golongan sasar. Menterinya Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata menerusi kerjasama Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksinasi COVID-19 dan 600 pusat pemberian vaksin PPV membolehkan usaha itu direalisasikan. Tambah beliau, program imunisasi fasa pertama dijangka selesai sepenuhnya dalam tempoh beberapa hari lagi. Hari ini saya nak rekodkan dos pertama telah di-administer kepada 498,000 orang. Dah hampir capai 500,000 orang. Maknanya dalam masa beberapa hari ini, it could be completed 500,000 frontliners fasa 1
yang mungkin kita siapkan untuk dos pertama. Dan dos kedua untuk Pfizer kita dah hampir 260,000 orang. Bermakna dalam masa terdekat kita dah dapat completekan pemberian dalam fasa pertama. Kita awalkan di PPV kita KKM. Fasa kedua program imunisasi sudah diawalkan 2 hari iaitu pada 17 April ini menyasarkan kumpulan warga emas dan mereka yang mempunyai penyakit kronik. Mengenai cadangan membenarkan individu yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19 untuk merentas negeri, KKM masih meneliti data teknikal serta klinikal berkaitan kesihatan. Jelas Datuk Seri Dr. Adam, cadangan memberi kebenaran rentas negeri itu sudah dibincangkan di peringkat Majlis Keselamatan Negara MKN dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memberi penekanan terhadap perkara itu. Bagaimanapun, tegas beliau, individu yang telah lengkap melalui proses vaksinasi masih perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Keperluan merentas negeri untuk kita halang ialah untuk mengurangkan risiko kerana kita dapati lagi masih ada kes-kes yang direkodkan kerana rentas negeri. Tetapi kluster tak ada. Cuma kes-kes rentas negeri. Dan negeri yang terkesan banyak untuk kes-kes direkod sebagai rentas negeri di negeri Kedah. Yang kedua negeri Perak. Jadi kita tak mahu kes-kes akan naik balik semula kerana aktiviti rentas negeri yang tidak terkawal. Terdahulu beliau menyampaikan hadiah kepada pemenang kempen My Debit, anjuran kementerian itu dan Payments Networks Malaysia Sdn Bhd di Putrajaya. Saudara Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula menyatakan satu perbincangan lanjut secara lebih mendalam akan diadakan berhubung cadangan membenarkan individu yang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 merentas negeri. Kita tak bincang secara menyeluruh lagi tentang advantage, insentif kepada yang mendapat vaksin 2 kali ini. Jadi mungkin pandangan PM semalam mungkin kalau boleh dilaksanakan iaitu perjalanan dalam negeri, perjalanan luar negeri, saya rasa ramai lagi orang yang akan mendaftar vaksin. Sekarang ni ramai yang tunggu dan lihat. Beliau mengulas perkara itu selepas majlis penamaan kereta perisai pertama Malaysia di Kem Perdana Sungai Besi, Selangor. Kementerian Kesihatan meluluskan pendaftaran bersyarat untuk vaksin AstraZeneca jenis cecair suntikan yang dibekalkan melalui fasiliti COVAX oleh pengilang SK Bioscience Co Limited, Korea Selatan. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan ia diputuskan dalam mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD kali ke-355 yang bersidang hari ini. Pendaftaran vaksin COVID-19 yang dibekalkan melalui fasiliti COVAX dilaksanakan melalui mekanisme perakuan ke atas kelulusan penyeneraian penggunaan kecemasan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 15 Februari lalu. Kelulusan pendaftaran secara bersyarat itu memerlukan bahagian regulatori farmasi negara NPRA memantau dan menilai data-data tambahan dan terkini produk vaksin tersebut dari semasa ke semasa. Langkah itu bagi memastikan keberkesanan dan keselamatannya sentiasa dikemaskini dan perbandingan manfaat risiko vaksin kekal positif. Ya, dan susulan keputusan tersebut, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar memaklumkan pihaknya akan meminta data klinikal daripada pihak pengeluar vaksin AstraZeneca untuk dianalisis oleh Kumpulan Kerja Teknikal Pemilihan Vaksin KKTPV dan bahagian regulatori farmasi negara NPRA. Ia susulan laporan berita mengenai kesan sampingan vaksin itu di United Kingdom UK termasuk masalah darah beku. Setakat ini
kita belum lagi menerima apa-apa maklumat untuk kita membuat pendirian yang berbeza daripada apa yang ada sebelum ini. Namun demikian, sudah pasti apabila perkara ini dah dilaporkan dalam berita, kita akan minta maklumat klinikal agar kedua-dua lapisan ini, jawatankuasa teknikal dan juga NPRA, boleh membuat keputusan untuk menasihatkan menteri-menteri sama ada kita teruskan ataupun tidak. Beliau mengulas perkara itu selepas lawatan kerja ke program penyelidikan kolaborasi kejuruteraan, sains dan teknologi di USM. Saudara, kita beralih ke perkembangan semasa COVID-19 di Malaysia. Jumlah kes sembuh hari ini 1,442 kes, mengatasi kes baharu 1,294. Ia menjadikan jumlah kes aktif berkurangan kepada 14,246. 5 kes kematian turut dilaporkan hari ini. Berikut data terkini COVID-19. Sepuluh kluster baharu dikenal pasti hari ini melibatkan negeri Sabah, Johor, Negeri Sembilan, Terengganu dan Lembah Kelang. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, 7 kluster melibatkan tempat kerja, 2 kluster komuniti dan 1 kluster kumpulan berisiko tinggi. Kluster Banjaran Gading, kluster Simpang 4 dan kluster Kalindukan melibatkan negeri Sabah, manakala kluster industri Bukit Angkat dan kluster Pekan Batu dikenal pasti di Selangor. Masing-masing 1 kluster di Johor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Terengganu dikenal pasti sebagai kluster Jalan Taat, kluster Jalan Bukit Nanas dan kluster Wakaf Cagak. Sementara itu, kluster Jalan Padang dan kluster Permatang Pasir dikenal pasti di Negeri Sembilan. Saudara, autisma, gangguan perkembangan neuro yang memberi kesan kepada keupayaan komunikasi, interaksi dan pembelajaran. Ini menyebabkan ramai yang menaruh persepsi kononnya golongan autisma tidak mempunyai masa depan dan kerjaya yang cerah. Hakikatnya, tanggapan cetek itu tidak benar sama sekali. Bersempena Hari Kesedaran Autisma Sedunia, wartawan Amirul Syafiq mengupas realiti di sebaliknya. Jika dihitung, ramai sebenarnya dalam kalangan autisme mempunyai bakat yang unik serta mampu menyelah. Dan ada sebilangannya sangat bijak jika mendapat sokongan dan peluang bagi mencungkil kemahiran mereka. Tidak terkecuali individu ini. Ladies and gentlemen, we introduce to you Wan Jamila, an award-winning 7th artist known worldwide as Art Jamila. Nama saya Wan Jamila. Saya dikenali sebagai Art Jamila. Saya adalah artis saban yang dikenali di seluruh dunia. Seni adalah suara saya. Menurut ibunya, Nur Hashimah Nordin, pada awal pelibatan Jamila, anaknya itu sering menceritakan kisah dan suasana semasa yang memberi pengetahuan dan teladan di setiap lukisannya, terutama dalam bentuk sentuhan emosi. Okay, bila Jamila tidak boleh bertutur waktu 4 tahun tu, dia banyak melukis emosi lah. Emosi dia sedih, gembira, dia akan sketch. Jadi bila dapat tahu dia sedih tu, dia nak akan buat investigation lah. Kenapa dia sedih, dia kena macam jadi private investigator lah. Macam kita cuba bayangkan semula apa yang berlaku sebelum tu untuk nak mengetahui apa yang telah berlaku kan. Jadi bila dia bertutur dengan cara lukisan, jadi saya pun mengambil pendekatan untuk bertutur dengan dia dengan cara visual. Setakat ini, lebih 200 lukisan kanvas dihasilkan Art Jamila. Sebahagiannya menerima anugerah dan pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa.
terbaharu karya Jamila memenangi anugerah insentif pameran terbuka Galeri Shah Alam 2021. Sebenarnya saya memang nakkan dia bahagia dan juga boleh berdikari dengan sendiri untuk melaksanakan tugas dan kerjaya dia. Dan juga saya harap dia meneruskan aktiviti yang kita buat sekarang. Presiden Persatuan Kebangsaan Autisma Malaysia, Datuk Megat Ahmad Syarani Megat Syahrudin menegaskan sokongan semua pihak kepada anak autisma membolehkan mereka berdikari dalam menentukan masa depan masing-masing. Sebab saya nasihat kepada parents yang ada anak autism, jangan malu. Bawa anak keluar, dedahkan dan masuk grup parents yang ada anak autism yang dia boleh share masalah, boleh share macam mana kita nak membesarkan anak kita. Itu cara yang terbaik. Hakikatnya, golongan autisma mempunyai hak menentukan nasib sendiri, kebebasan dan autonomi serta hak untuk pendidikan dan pekerjaan. Selamat Hari Kesedaran Autisma Sedunia. Amirul Syafiq, Berita RTM. Ya, Fiona dan saudara, sebenarnya ada keperluan untuk ibu bapa atau penjaga anak autisma mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memudahkan proses menyalurkan bantuan serta sokongan. Jelas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun, ia akan membantu JKM merangka program bantuan intervensi awal perkembangan anak meliputi pelbagai aspek kehidupan termasuk pekerjaan. Jadi sebagai ibu bapa, ya, yang pertamanya kita jangan rasa rendah diri, sebab kalau kita pun rasa serba kekurangan dan rasa rendah diri, nanti dia akan efek juga pada anak-anak. Jadi kita nak supaya kita bukan saja di pihak kerajaan, tapi kita ada banyak golongan-golongan sokongan, NGO, ya, yang nak membantu, yang nak beri sokongan, support sistem tu yang sangat penting. Jadi saya harap akan lebih ramai lagi yang sekiranya ada anak-anak OKU dan yang lain berbagai kategori untuk membuat pendaftaran. Terdahulu, Datuk Seri Rina melancarkan pameran seni kreatif bernama Sempena Hari Kesedaran Autisma Sedunia 2021 di Ibu Negara. Kemudahan komunikasi harus dijadikan utiliti wajib. Pastikan infrastruktur telekomunikasi disiapkan segera. Paparannya seketika nanti. Selamat malam dan salam hormat kepada semua penonton bersama Map Malaysia. Untuk laporan cuaca pada malam ini, kita terus perhatikan kepada paparan imej gempa rada di Semenanjung Malaysia. Setakat ini, keadaan hujan dan ribut petir masih lagi berlanjutan di sekitar negeri Pahang, termasuklah di negeri Terengganu dan juga di hampir keseluruhan negeri Johor. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak, hujan lebih tertumpu di bahagian pantai barat yang dijangkakan akan mula keluar dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang ke bahagian perairan Sabah Barat ini. Dan di Sarawak pula, keadaan hujan di 1-2 tempat hanya berlaku di bahagian pedalaman Sarawak, dijangkakan akan berlanjutan dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Seterusnya, kita perhatikan kepada amaran angin kencang laut bergelora yang masih lagi berkuat kuasa sehingga 3 April dan telah pun diturun taraf kepada kategori pertama dan ia masih lagi berbahaya kepada semua aktiviti perairan, termasuklah menangkap ikan, bubuk kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Oleh yang demikian, kami menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan dengan kelajuan angin yang setakat ini boleh mencapai sehingga 40 km sejam dan juga ketinggian ombak sehingga 3.5 meter. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan juga gempa bumi seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Twitter, Instagram dan juga Facebook rasmi Map Malaysia. Saya Farah Halim. Assalamualaikum.
kembali. Saudara, bagi memastikan penyediaan infrastruktur telekomunikasi termasuk pembinaan menara dapat dipercepat, kemudahan komunikasi harus dijadikan utiliti ketiga dalam pembangunan sesuatu kawasan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, kertas cadangan bagi mewajibkan pembinaan fasiliti internet dalam pelan kawasan perumahan akan dikeluarkan untuk pertimbangan pihak berwajib. Dari segi kesaling hubungan internet, kita dapati bahawa ada satu peraturan yang melambatkan proses untuk contohnya membina menara di mana-mana kawasan di seluruh negara. Jadi cara kita untuk mengatasi masalah itu, dan ini telah pun kita rundingkan dengan kerajaan-kerajaan negeri, dan boleh kata sebenarnya semua kerajaan negeri bersetuju, cuma mereka perlu gazet KM, kebenaran merancang di negeri masing-masing, sebab kebenaran merancang ini terletak di bawah kuasa pihak berkuasa tempatan. Apa yang kita mohon ialah melihat kesaling hubungan internet sama seperti melihat air dan api, bekalan air dan api, iaitu menjadikan dia utiliti awam. Ketika ini, pemaju hanya menyediakan perancangan utiliti seperti air dan elektrik dalam kebenaran merancang menyebabkan berlaku kelewatan penyediaan prasarana komunikasi. Beliau mengulas perkara itu selepas majlis penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Putrajaya. Seramai 634 kaki tangan KKMM menerima APC hari ini. Proton Holdings Berhad mencatatkan jualan tertinggi bulan lalu menerusi penjualan 14,989 unit kenderaan bagi pasaran tempatan dan juga ekspor. Jumlah tersebut meningkat 26.2% berbanding Februari 2021 dengan penguasaan pasaran dianggar mencecah 23.5%. Ia merupakan prestasi terbaik dicatatkan Proton sejak September 2013. Bagi suku pertama tahun ini, syarikat mencapai jumlah jualan terkumpul sebanyak 32,826 unit. Proton Saga kekal model paling laris menerusi penghantaran sebanyak 5,589 unit dan peningkatan jualan sebanyak 32.5% berbanding Februari. Komited membantu golongan asnaf. Pelbagai inisiatif dilaksanakan Zakat Pulau Pinang, ZPP, penjenamaan semula skim bantuan sedia ada dan penganugerahan pusat kutipan zakat antara usaha dan pencapaian terbaik ZPP. Kita ikuti laporan wartawan Hamizah Mansur. Jika sebelum ini golongan asnaf dibantu melalui skim bantuan perumahan asnaf, kini ianya digantikan kepada skim inapan kasih. Niat dan hasrat kami ialah supaya dengan penjenamaan ini, masyarakat Islam di seluruh Pulau Pinang akan lebih peka untuk melihat kalau ada dalam kalangan masyarakat mereka yang memerlukan bantuan bina rumah baru supaya dapat tampil menyampaikan atau memberikan maklumat tersebut kepada Zakat Pulau Pinang supaya golongan ini dapat kita bantu. Kita harapkan dengan penjenamaan ini masyarakat lebih mengenali dan lebih mengetahui bahawa rupanya Zakat Pulau Pinang ada skim bantuan inapan kasih ataupun namanya ialah skim bantuan bina rumah. Penjenamaan semula tersebut meliputi model dan konsep rumah terkini termasuk reka bentuk dan susun atur dalam rumah yang lebih kondusif. Selain menjadi bukti kesungguhan ZPP, ia merupakan titik tolak kepada pemerkasaan agenda utama ZPP dalam menjaga kebajikan golongan asnaf. Seperti kata
kata Imam Ghazali, yang paling berat di dunia adalah menjaga amanah yang diberikan kepada manusia. Sebagai pemegang amanah, pelbagai penambahbaikan dilakukan Zakat Pulau Pinang. Ia bertepatan dengan visi utamanya mengungguli usaha mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi ummah melalui pengurusan zakat yang profesional dan berteknologi. Sementara itu, sebanyak 18 pusat kutipan zakat fitrah menerima anugerah pengurusan zakat fitrah terbaik tahun 2020. Ia hasil peningkatan 9.5% kutipan zakat fitrah dan 4.59% pembayar zakat fitrah berbanding tahun 2019. Ini dengan pelbagai cara, sama ada kita pergi ke kawasan perumahan, ke flat, ke pusat-pusat perniagaan dan sebagainya. Ini antara faktor menyebabkan kutipan ini meningkat dari tahun sebelumnya. Usaha dan perubahan yang dilakukan ZPP turut memudahkan hasrat individu untuk menukar status penerima zakat kepada pemberi zakat. Segala perubahan yang dibuat menjadi bukti pihak ZPP berusaha memberi yang terbaik biarpun dalam keadaan menghadapi cabaran situasi COVID-19. Hamizah Mansur, Berita RTM. Tarantula bakal jadi kebanggaan negara. Sinar baharu untuk industri pertahanan negara. Dan salam sejahtera, anda bersama saya Fahazim untuk edisi sukan. Selepas lama sunyi, akhirnya hari ini stadium kembali meriah apabila penyokong dibenarkan memasukinya dengan perlawanan Johor Darul Takzim JDT menentang Melaka United di Stadium Sultan Ibrahim akan menjadi tumpuan. Buat semua penyokong bola sepak negara, manfaat peluang ini dengan sebaiknya. Rata-rata penyokong meluahkan rasa gembira dan teruja kerana dapat kembali ke gelanggang Harimau Selatan. Para penyokong dan petugas dilihat mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan sepanjang berada di dalam kawasan stadium. Seronok sejak sekian lama kan dengan saya dah standby sanitize, dah follow apa yang GST update dalam dorang punya page untuk sanitize, untuk pakai mask, untuk follow apa yang Marshal bagi instruction dalam stadium. Okey, ramalan untuk malam ni. Ramalan Melaka 1, Johor 3 lah. Saya rasa gembira lah sebab dah setahun kita tak pergi stadium kan. Tapi itulah kita perlu kekal jaga SOP semua sebab kita masih COVID belum berakhir kan. Apa pun kita jaga kita lah. Ramalan apa? Ramalan JDT 3, Melaka 0. Dalam masa sama, ada juga yang berharap tiada yang merosakkan peluang penonton lain untuk masuk ke stadium bagi menyaksikan kelab kesayangan mereka dengan melanggar SOP ditetapkan. Ini kita boleh melaksanakan kembali apa yang dulu kita laksanakan terhenti seketika akibat COVID. Pada pandangan saya, pihak kerajaan hasrat ini sangat-sangat baik dan ia perlu sebagai satu benchmarking baru bagi para penonton kena terima hakikat. Dulu mungkin kita berebut-rebut masuk ke dalam stadium sebab berebut ataupun situasi itulah sebenarnya yang merasakan sesuatu feel ataupun kata orang itulah dia bola sepak ataupun ini satu pendekatan yang baik yang dilakukan oleh kerajaan sebabnya dah berapa perlawanan kita menonton perlawanan bola sepak hanya di rumah lah kan. Jadi kalau saya sebagai selaku peminat bola sepak Malaysia ni memang amat berpuas hati dengan apa tindakan yang dilakukan oleh kerajaan pada waktu sekarang ni.
Dalam perkembangan Liga Super pula, pendahulu Liga Super Johor Darul Takzim JDT akan turun berdepan Melaka United FC malam ini tanpa khidmat tonggak perancangnya Naksu Insa. Semuanya kerana pemain berusia 34 tahun itu dikenakan hukuman penggantungan 2 perlawanan dan denda RM10,000 selepas didapati bersalah penolak pengadil ketika perlawanan menentang Perak FC 21 Mac lalu. Pengerusi Jawatankuasa Tata Tertib Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Baljit Singh Sidhu berkata, Insa dikenakan hukuman berkenaan atas kesalahan tiada semangat kesukanan terhadap pengadil Nur Azril Baharudin. Keputusan yang dibuat dalam mesyuarat Jawatankuasa itu menyaksikan pemain berdarah kacukan Malaysia Spanyol berkenaan bakal terlepas aksi skuad Harimau Selatan dengan Melaka United di Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Manakala baki satu lagi penggantungan akan ditangguhkan terlebih dahulu tertakluk kepada kelakuan baik pemain ini. Selain itu, FAM turut membenarkan JDT membuat rayuan ke atas hukuman denda yang dikenakan terhadap pemain mereka itu. Pada aksi di Stadium Perak itu, JDT dan The Boss Gaurus berkongsi satu mata setelah perlawanan berakhir dengan keputusan seri 2-2. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Sabah FC Kurniawan Dwi Yulianto yakin pasukannya dapat memanfaatkan aksi minggu ini menjelang perlawanan menentang Kuala Lumpur City FC esok. Saya berharap momentum yang sudah kita buat saat home game lawan Terengganu dapat terus terjaga gitu kan, karena memang saya lihat para pemain sangat antusias, sangat semangat dalam menghadapi game esok dan kita sudah prepare bagus dan berharap nanti saat game sesungguhnya semua yang menjadi plan kita bisa berjalan dengan baik lah. Menurutnya, walaupun ada beberapa pemain yang masih dibelenggu kecederaan, The Rhinos sudah pun bersedia dengan perancangan tersendiri untuk menghadapi perlawanan-perlawanan akan datang. Sementara itu, satu kekalahan dalam 5 perlawanan membuktikan kelab Penang FC bukanlah pasukan yang boleh dipandang mudah. Pasukan kendalian Thomas Truka yang baru kembali ke saingan Liga Super musim ini berharap mampu mengekalkan momentum terutama dalam aksi menentang Bos Gaurus. They did well. Of course, these 5 games we could have even more points, but we should be humble and to take what we achieved. It's always good to have some wins in the pocket because the training and the work of the players is always better when you have results. So it's helping us to make better team. Absang. Juara Liga Perdana 2020 itu memulakan perlawanan pertama mereka menentang KL City FC dengan langkah kanan apabila mencatat kemenangan 1-0. Paling menjadi tumpuan ketika Penang FC bertandang ke Stadium Keramat Johor Darul Takzim JDT FC Stadium Sultan Ibrahim apabila diramalkan bakal menjadi mangsa belasahan skuad Harimau Selatan. Namun mereka berjaya mengekang asakan tuan rumah sebelum akhirnya tewas 0-2. Dua perlawanan berikutnya, skuad Harimau Kumbang berjaya mencatat keputusan seri ketika menentang Kedah Darul Aman KDA FC dan UiTM FC. Pada 20 Mac 2021, ramuan Truka mula menjadi apabila skuadnya menewaskan Selangor FC di laman sendiri sekaligus mencalarkan reputasi skuad Red Giants yang memiliki antara penyerang terbaik Liga Malaysia termasuk Ofidayo Olusegun dan Syahril Fikri Mat Fauzi. Kini selepas 5 perlawanan, Penang FC menduduki di tangga keempat dengan 8 mata, hanya 2 mata ketinggalan di belakang Terengganu FC dan KDA FC yang berkongsi 10 mata. Susulan keputusan Persekutuan Sepak Takraw Asia Astaf menggantung pengurus pasukan sepak takraw wanita kebangsaan Wan Muhammad Husni Abdullah selama 5 tahun atas kesalahan disiplin. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM akan menggunakan saluran undang-undang bagi mendapatkan penjelasan daripada Astaf.
Presiden PSM Datuk Seri Ahmad Ismail berkata pihaknya mahu melihat segala bukti sama ada dalam bentuk gambar, video dan surat menyurat daripada Astaf terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan sewajarnya. Ini kerana Wan Muhammad Husni mendakwa dia tidak pernah dipanggil ke sesi pendengaran atau memberi keterangan mengenai perkara ini sekaligus mempersoalkan bagaimana hukuman boleh dijatuhkan ke atasnya. Nak minta juga bukti video siapa yang hadir. Kemudian kenapa dia tak dipanggil membela diri? Kalau ada hearing, you nak buat decision, it must be from hearing. Dan apabila yang jawatan kuasa disiplin buat keputusan, kerana jawatan kuasa disiplin boleh buat keputusan, dia hanya sekadar mencadangkan kepada Astaf. Kalau eksekutif katalah disiplin buat keputusan terus menjadi satu keputusan, pun saya tak tahu kuasa apa yang ada pada jawatan kuasa disiplin pula. Siapa yang duduk dalam jawatan kuasa disiplin? Tambah Ahmad, PSM juga sudah meminta peguamnya menghantar surat penjelasan tersebut kepada Astaf dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian kepada media di pejabat PSM di Ibu Negara. Menjelang aksi final hoki Piala TMB, pasukan hoki Universiti Kuala Lumpur UniKL tekad melengkapkan gelaran treble musim ini selepas muncul juara Liga Hoki Malaysia MHL dan Piala Sumbangsih. UniKL dijadual menentang pasukan hoki Terengganu THT pada esok dalam kempen Piala TMB. Menurut jurulatih UniKL, Megat Azrafiq Megat Tarmizi, walaupun mereka turun selaku juara bertahan, UniKL tidak mahu memandang rendah kemampuan pasukan lawan THT. Untuk saya, kalau nak compare Liga dengan final is satu benda yang berbeza lah. Okay? Walaupun kita tahu dalam Liga kita berjaya menang 4-2, tapi the last 3 game kita nampak peningkatan daripada pasukan THT sendiri. So dekat situ kita rasa kita perlu merencana sesuatu lah untuk perlawanan final ni. Sementara itu, bagi Ketua Pasukan UniKL Marhan Jalil, beliau menyeru rakan-rakan sepasukan agar mengekalkan prestasi bagi perlawanan esok. So masa semifinal kami dah dapat agak yang TMB akan memberi saingan yang hebat, tetapi kami berjaya menundukkan TMB. Apa yang saya perlu banggakan adalah komitmen pemain-pemain bagi prestasi yang terbaik, dan kami harap yang prestasi terbaik itu dapat kita bawa ke final. Ikatan Nasional PN mahu gabungan Parti Sarawak GPS menang besar dalam pilihan raya negeri PRN akan datang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sebagai rakan sekutu, PN akan menyokong GPS daripada setiap sudut bagi memastikan kemenangan berpihak kepada kerajaan sedia ada. Mustahak ialah mendapatkan sokongan padu daripada pengundi bagi menyokong supaya kerajaan negeri akan dapat dibentuk semula, seboleh mungkin lebih banyak kursi dapat dimenangi, menguasai sejumlah kursi, kalau boleh landslide victory, kalau boleh. Bagaimanapun, segala keputusan untuk pembahagian kerusi dalam PRN tersebut terserah kepada kepimpinan negeri. Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin mengadakan lawatan ke Hospital Umum Sarawak bagi meninjau status kemajuan naik taraf hospital berkenaan. Kira-kira 5.30 petang tadi, Perdana Menteri dan isteri bersama rombongan berangkat pulang ke Ibu Negara. Buatan tempatan ilham jurutera negara, kenderaan berperisai mobiliti tinggi yang sudah melepasi pelbagai ujian ketahanan itu bakal menjadi kebanggaan kerana ia merupakan aset ketenteraan kereta perisai pertama keluaran Malaysia. Baik, laporannya kita bersama wartawan Mohan Chinasame. Ini adalah kenderaan berperisai yang diberi nama Tarantula HM-AV 4x4 yang dihasilkan oleh sebuah syarikat tempatan yang diberikan nama sebagai Mildef. Dan untuk pengetahuan anda,
kenderaan berperisai ini boleh digunakan untuk tujuan pertahanan dan keselamatan negara. Kenderaan ini juga masih di bawah uji kaji kerana kemungkinan kenderaan ini akan digunakan untuk misi-misi pengaman seperti misi PBB. Namun, apa yang membanggakan, kenderaan ini dihasilkan oleh anak Malaysia. Keupayaan LASA untuk bergerak pantas sehingga 100 km sejam di atas pelbagai bentuk muka bumi, tarantula HMAV 4x4 juga terbukti mampu melaksanakan pelbagai misi penting ketenteraan. Kereta perisai ini dilengkapi dengan sistem persenjataan moden bersama pelancar bom tangan dikawal menggunakan sistem stesen senjata kawalan jauh yang boleh menembak secara 360 darjah semasa bertempur. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif MILDEF International Technologies, Datuk Seri Muhammad Nizam Kasa, tarantula direka oleh 8 jurutertempatan melibatkan kos penyelidikan dan pembangunan sebanyak 16 juta ringgit bagi tempoh 4 tahun. Ketika ini sudah ada negara luar berminat untuk mendapatkan tarantula. Alhamdulillah, so far kita ada sambutan daripada Middle East dan beberapa negara lain kerana kenderaan ini adalah IP daripada Malaysia. So macam yang Berhormat Datuk Seri beritahu tadi, kita akan selain daripada market Malaysia, kita akan cuba kembangkan kepada negara-negara Islam yang dekat dengan kita dan market luar juga lah. Bagi Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kelahiran tarantula menjadi bukti bahawa pemain industri pertahanan tempatan juga setanding dengan negara luar. Ini merupakan keluaran Malaysia yang kita boleh berbangga. Dan saya telah pun menyebutkan bahawa kementerian akan memberi fokus kepada industri pertahanan supaya pakar di dalam negara kita, anak-anak Malaysia ini mampu untuk mengeluarkan senjata kita sendiri supaya kita tidak lagi perlu bergantung semata-mata kepada negara luar. MILDEF juga menyasar akan melaksanakan pembinaan kapal perang dalam masa terdekat. Muhammad Cinasami, Berita RTM. Saudara, seorang penganggur yang menyamar pegawai khas Timbalan Menteri direman 5 hari kerana disyaki meminta rasuah sebanyak RM5,000 serta 5% daripada permohonan dana geran filem bernilai RM1.8 juta. Suapan didakwa diminta daripada sebuah syarikat produksi sebagai dorongan mendapatkan sokongan Timbalan Menteri. Lelaki berusia 38 tahun itu ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kuala Lumpur 5.30 petang semalam di Putrajaya. Dia dipercayai mendakwa sokongan Timbalan Menteri itu akan memudahkan proses pemerolehan dana. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur membenarkan dia direman sehingga 6 April ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009. Ya, selepas 10 tahun berusaha, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS akhirnya diberi pengiktirafan sebagai Kolej Universiti. Selaras pengiktirafan itu, KIAS optimis untuk mencapai sasaran taraf universiti dalam tempoh 3 tahun. Kami sekarang ni merancang untuk masa depan, insya-Allah. Ya, bukan saja rakyat, pelajar-pelajar pun sangat gembira, dan dengan status College University ini kita akan itu satu nilai tambah yang sangat besar kepada kami. Kami boleh merancang dengan lebih baik. Insya-Allah kita bagi komitmen untuk memenuhi syarat universiti penuh, dan kami menjangkakan kami akan berusaha untuk dapat dalam masa 3 tahun insya-Allah. Itu kita akan usahakan. Itu komitmen kita, dan kerajaan negeri akan membantu, dan kita minta komitmen yang bersungguh-sungguh daripada pihak pentadbir KIAS. Penyerahan sijil naik taraf disempurnakan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad kepada Datuk Dr. Muhammad Fazil selaku Wakil KIAS. Ketika ini, KIAS menawarkan 2 program peringkat ijazah sarjana muda, 15 peringkat diploma dan 1 kursus peringkat sijil melibatkan 1,716 pelajar. Kesemua program itu diiktiraf Lembaga Akreditasi Malaysia.
Saudara, satu program kanak-kanak dari Jepun, Dogenja Series Show berkisar mengenai adiwira farmasi bakal disiarkan di saluran TV2 RTM bermula esok. Ia dibawakan khas Ogaman Malaysia Sdn Bhd dan Q Pro Production Sendirian Berhad. Menariknya, Malaysia merupakan negara pertama yang menjadi pilihan negara itu untuk menyiarkan siri adiwira tersebut. Baik, menurut pengarah urusannya Razali Afandi Abdul Rahim, program 12 episod ini bakal menemui penonton setiap hari Sabtu jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Ahad jam 10 pagi. Melalui siri rancangan ini, Ogaman dan Dogenja ingin mendidik dan mengajar masyarakat, terutamanya kanak-kanak dan warga emas tentang kepentingan pengambilan ubat dan penjagaan kesihatan diri yang betul. Ogaman juga akan menunjukkan contoh tingkah laku yang baik supaya boleh dijadikan ikutan kepada kanak-kanak. Tambah beliau, bukan sekadar hiburan, program ini turut bertujuan mengajak masyarakat mengutamakan kesihatan serta pentingnya pengambilan ubat mengikut preskripsi yang ditentukan. Konsep kami berbeza. Konsep kami adalah lebih kepada kesihatan. Dan kami cuba mendidik rakyat Malaysia cara untuk mengira berapa banyak kalori dia makan setiap hari, berapa banyak kalori kena makan setiap hari. So masa kami akan cuba mendidik juga cara menjaga kesihatan setiap hari. Produk berkaitan siri adiwira tersebut bakal dipasarkan di Malaysia dengan kerjasama UIACO Merchandise Sdn Bhd. Pihaknya juga merancang membuka 200 cawangan organ farmasi di seluruh negara dalam tempoh 3 tahun. Biasanya menanti saat lafaz nikah suatu yang amat mendebarkan bagi pengantin lelaki. Bagaimanapun, bakal pengantin lelaki ini sempat melayan permainan video bersama rakan-rakannya hanya beberapa jam sebelum majlis akad nikah berlangsung pada sebelah petang. Video berkenaan tular di media sosial dan menerima lebih 11 juta tontonan. Baik, ini pula tangisan seorang rakan karib pada hari bahagia. Sahabatnya bukan bermakna sedih. Sebaliknya, tangisan gembira berbau terharu melihat sahabat yang disayangi melangkah ke fasa kehidupan baru. Pasti selepas ini, corak persahabatan yang sudah terjalin lebih 9 tahun mungkin berubah kerana masing-masing sudah berkeluarga. Detik-detik indah memakaikan sampin rakannya ini dirakam oleh isteri beliau. Seorang wanita berjaya menempah tempat dalam Guinness World Records GWR kerana memakai kain layah terpanjang di dunia. Maria Paraskiva dari Cyprus memakai kain layah sepanjang 962.6 meter pada majlis perkahwinannya baru-baru ini. Video tersebut dikongsi oleh GWR di akaun rasmi Instagram badan itu. Menurut Maria, dia bercita-cita untuk memasuki senarai GWR sejak kecil lagi. Sejumlah 30 sukarelawan diperlukan dan mengambil masa 6 jam untuk menyusun kain layah berkenaan. Baik saudara, berita perdana edisi Jumaat 2 April 2021 berakhir di sini. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 melalui platform MySejahtera. Yang penting terus amalkan norma baharu dan patuh ke semua SOP bagi mencegah penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam.